Okay Ustaz, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas perkongsian lah yang very enriching Ustaz ya. Dan Ustaz, adakah ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW ataupun nasihat ibu bapa atau para guru yang menjadi pembakar semangat ya buat Ustaz agar sentiasa berdamping dengan Al-Quran Ustaz? Mungkin you can share with us. Antara ayat-ayat Al-Quran yang menjadikan kekuatan bagi saya dalam surah Al-Kahfi. InsyaAllah Ustaz. Ramai yang kita baca surah Al-Kahfi, ramai yang baca surah Al-Muluk sebagai amalan-amalan mereka, Alhamdulillah. Tapi penjiwaan pada mesej-mesej surah tersebut, Masya Allah. Contoh kalau kita lihat daripada apa yang warid daripada Nabi SAW, surah Al-A'la dengan surah Al-Ghashiyah biasa kita baca, kita dengar dalam solat Jumaat dengan dua Aid kan. Tapi dalam ayat tu Allah menyebutkan peringatan kepada Nabi, fazakir. Satu, fazakir inna fa'ati zikra. Fazakir innama antal muzakir. Berilah peringatan. Dan peringatan tu bukan hanya kepada Rasulullah SAW. Semuanya berperanan untuk saling memberikan peringatan antara satu sama yang lain. Dan disampaikan pada jemaah yang ramai di belakang. Lagi satu yang saya lihatkan pada keindahan surah Al-Asr. Bagaimana Allah sumpah dengan masa. Allah sumpah dengan masa waktu apa itu wal asri demi waktu asar. Ada tafsir lah. Wal fajri waktu subuh, wad duha, wal laili, semua masa. Kan? Apabila Allah sumpah dengan masa tu, Allah sebutkan semuanya rugi. Innal insana lafi khusr. Kalau kita lihat pada sudut biasa ayat ni, al insanu khusrun, manusia itu rugi. Tapi dengan lapisan sumpahan, dengan jawab sumpah, innal insana, dengan inna, sesungguhnya manusia, lafi, lam, sungguh lagi, fi lagi, khusrin, benar-benar menakutkan. Tapi 4 ciri ni terlepas padanya. Kita baca biasa dah. Dia surah yang favourite, kita sering baca paling shortcut surah ni. Dan dia kita lazimi bertahun-tahun. Tapi macam mana kita nak elakkan orang yang jadi orang benar-benar rugi? Ada 4 perkara. Atawasaw bil haqq. Yani illal ladzina amanu. Beriman tak cukup. Beramal soleh tak cukup. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ada wow lagi. Berpesan-pesan pada kebenaran. Wa tawassaw bil haqq. Tak cukup lagi, bukan sadaqallahul azim. Wa tawassaw bis sabr. Berpesan-pesan pada kesabaran dalam menyampaikan peringatan yang hak itu. Tak ramai orang buat. Contoh saya sibuk sampaikan dakwah. Siapa nak nasihatkan saya? Lafaz tawasaw tafa'ala tu saling. Jangan sedap kita nak sampaikan mesej pada orang, siapa nak tegur saya? Cik Zulkifli bin Baci. Sedap je tiap hari sampaikan mesej dakwah Quran. Kamu siapa nak tegur kamu? Kamu boleh jadi orang yang rugi. Jangan cakap orang lain, sakit saya lah. Kamu nak bersabar dalam keadaan tersebut. Hatta anak-anak kita pun kena sampaikan. Itu satu. Ya, apabila kita dah tengok Quran macam gini, ayat dia Masya Allah, dan mesti terkait dengan hadis Nabi SAW. Allahumma salli Muhammad. Indah betul. Apa yang Nabi buat ada dalam Quran. Tak boleh terpisah kat situ kalau kita kaji. Dan antara ayat yang memberikan kesan impact pada saya dalam surah Al-Kahfi itu, Allah berfirman, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbi fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat sayna inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Subhanallah. Siapa yang lebih zalim? Wa man azlamu mimman dzukira, apabila diberikan peringatan tentang ayat-ayat Tuhannya, fa'arada anha, dia dak saja, wa nasiya ma qaddam, dia lupa perbuatannya. Siapa yang lebih zalim? Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Dia ada sumbatan kat telinga dia.
Allah akan halang dia ayafqahuhu, untuk memahami firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam ayat ni Allah sebut selepas tu keindahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rabbuka ghafurur dzur rahmah. Walaupun ada warning kat situ, bawah tu ketahuilah Tuhan kamu terrahmat kamu. Jadi kita tengok, ya Allah, aku tak nak jadi orang yang Allah tutup daripada memahami firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut siapakah yang lebih zalim? Walaupun kalau kita lihat pada mesej ayat tersebut adalah kedudukan tertentu, audiensnya siapa kan, tapi kita kan kena ambil peringatan, ada muhkamat, ada mutasyabihat, ada yang jelas kita faham, ada perlukan penafsiran kat sini. Jadi ayat ni kita memberikan peringatan sebagai kekuatan bagi kita. Orang yang kena ayat ni je, ya Allah. Begitu juga di antara ayat-ayat surah-surah yang kita ajarkan dengan pelajar-pelajar kita, saya bersyukur apabila contohnya kita ambil surah dalam kita lalui program-program bahasa Quran, kita akan go through ayat Quran. Itu subhanallah, apabila kita antara yang kita dah dengar, kita dah hafal, tapi kita nak mencernakan dia susah sekali. Apabila Allah panggil orang-orang beriman, kena faham. Ini jadi kuliah pula ni. Saya takut ni. Bila orang panggil orang beriman, itu kita tak boleh ambil dak saja. Kerana kalau ikut pada sudut ilmu tu, dia ada al-insya' namanya. Betul, ada respons, ada kesan. Kalau Allah gunakan kata perintah, kalau Allah gunakan kata larangan, kalau Allah gunakan pertanyaan-pertanyaan, kalau Allah SWT gunakan dalam bentuk pengharapan, kalau Allah gunakan panggilan. When all this is ini ada respons. Beza dengan al-khabru, tu perkhabaran. Jadi ini kita kaitkan dengan program QLM kita sebenarnya. Kan? Jadi kalau ayah panggil pada anak, ayah terhenti, anak buat dak saja. Apa cerita? Sekarang Allah panggil orang beriman. Oh, kita baca dengan tajwid dah okey lah kan. Tapi kita nak ambil mesej tersebut. Dan antara surah yang Allah mengulang-ulang panggil orang beriman adalah surah Al-Hujurat. Itu pun apabila kita baca, kita lihat, Masya Allah, itu yang disebutkan akhlak orang beriman. Pertama, adab kepada Nabi SAW. Kemudian periksa berita, kan? Kadang dah tak jaga lagi kebanyakan kita kan. Jangan mencemooh, jangan panggil panggilan yang buruk, jangan mengumpat. Allah panggil siapa tu? Orang beriman. Orang yang beriman dengan iman sempurna tu nak kena hayati ayat tersebut. Selepas Allah garis pandukan, wahai orang beriman, janganlah kamu gini, hendaklah kamu gini, perintah lagi, itu bentuk insya' banyak. Kemudian Allah sebutkan satu ayat selepas tu, kisah orang Badui. Qalatil a'rabu amanna. Telah berkata orang Badui itu, kami telah beriman. Jawab balik Muhammad, qul lam tu'minu, kamu belum beriman, walakin, tetapi sebutlah, qulu aslamna, kami Islam saja. Kerana apa? Walamma kerana iman belum masuk dalam hati-hati kamu. Fi qulubikum. Sebenarnya kita tak boleh kait dengan orang Arab Badui, walaupun ayat tu pada kat situ, tetapi mesej untuk kita. Sekarang ni, andai kata, ni tadabbur lah, andai kata kalau kita sebagai orang beriman, tapi masih lagi mengumpat, masih lagi tak periksa berita-berita yang sahih atau tidak disebarkan, masih lagi nak panggil gelaran buruk, masih lagi nak menjatuhkan orang lain, kamu Islam sebenarnya, belum beriman lagi. Cek balik iman kau. Walaupun pada Arab Badui ketika tu, walamma yudkhilul imanu fi qulubikum, kerana iman belum masuk dalam hati-hati kamu. Jadi apabila kita dengar ayat ni, kita, ya Allah, jauh lagi lah aku ni, ya Allah. Masuk tak dalam hati? Itulah tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Masya Allah, Ustaz. Terima kasih Ustaz kongsian ni, Ustaz. Jadi Al-Quran itu sebagaimana Ustaz katakan, bukan setakat dibaca, tetapi sebagai huda ataupun petunjuk, Ustaz, dan masuk dalam hati, Ustaz, insyaAllah. Allah, Masya Allah. Sebab tu kalau kita kan dengan tajwid, mat,
Hukum mudud tu, baca-baca mat semua, kalau kita halusi, dia ada keterikatan daripada mesej Quran. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Berapa banyak wajib al-gunah? Ayat tu la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fadhuqu ila akhir ayat lah. Kita baca Quran, kita menghayati tajwidnya, kita laksanakan dia punya makhraj, kita menjiwai ayatnya. Allahu akbar. InsyaAllah Ustaz, terima kasih atas perkongsian ni Ustaz. Ustaz, okeylah Ustaz, kita nak tutup Ustaz tapi mungkin as penutup, Ustaz boleh beri sedikit pesanan buat talibul ilm khusus dalam bidang Al-Quran Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin ada orang yang lebih hebat lagi dapat berikan mereka ni. Saya orang yang kadang-kadang pun perlu peringatan sebenarnya. Kepada pelajar-pelajar Al-Quran, bagi diri saya sendiri dan kepada mereka yang bersama-sama dengan At-Tartil lah, kami kongsi sahaja. Tapi ada nasihat-nasihat lebih hebat dengan orang lain, dengan para ulama kita, asatizah yang lebih mapan lagi lah. Ini salah satunya. Apabila kita nak belajar Al-Quran, tuan-tuan perempuan sekalian, sama ada kita nak belajar membaca ataupun kita nak menghafal ataupun kita nak belajar apa jua ilmu yang terkait padanya, tak kisahlah taranum ke qiraat ke apa, teruskan. Satu perkara yang mulia. Tapi kita kena faham, apabila kita lihat balik pada Al-Quran itu sendiri, kita mendekati Al-Quran sebagaimana yang Allah kehendaki. Contoh, dalam surah Al-Qamar ni sebagai kekuatan bagi kami lah. Surah Al-Qamar, surah ke-54. Ayat yang pertama, ayat ke-17, ayat ke-22, ayat 32, ayat yang ke-40. Surah ke-54 boleh cek. Berulang-ulang Allah sebut 4 kali pada ayat kalimah huruf yang sama. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ fahal mim muddakir. Satu bentuk yang Allah katakan penegasan sungguh-sungguh. Laqad yassarna, kami mudahkan Al-Quran. Li dzikr, untuk mengambil peringatan padanya. Ada tak yang nak ambil? Fahal mim muddakir. Ada tak yang nak ambil to receive that admonition? So, dia akan jadi mudah. Dengan niat kita nak baca ke, nak hafal ke, nak belajar tajwid ke, nak apa, matlamat utama saya nak mendekati Al-Quran, nak ambil pesan Quran dan peringatan Al-Quran, lain akan mudah. Hafal akan mudah, baca akan mudah, menderas akan mudah, semua ilmu akan mudah. Poin pertama, aku nak ambil peringatan mesej Quran. Baru akan jadi mudah daripada pengalaman kami. 4 kali. Kemudian, apa yang saya nak sebutkan, bersabar dalam belajar. Sabar dalam belajar. Kenapa? Janji Allah Subhanahu Wa Taala, biasa kita pernah dengar surah Al-Insyirah kan? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Lafaz usra dengan yusr. Ain sin ra kan? Beza kat sini adalah ain dengan ya saja. Kalau usra, kesusahan. Yusra, kemudahan. Nak sebut susah juga ain tu. Ya lebih mudah. Harful lin kan? Mudah. Tapi perhatikan pada bagaimana korang belajar bahasa Arab lah. Mana satu yang ada alif lam dia, mana satu yang ada nakirah dia. Biasa kalau tanwin tu, nakirah tu, itu yang tak dikenali umumnya. Kalau yang makrifah tu, yang ada alif lam tu, yang khusus yang dikenali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang kita rasa susah ni ada al-usr, dia gunakan alif lam. Yang mudah tu tak ada alif lam. Bermaksud apa? Para ulama kata apa? Kamu kenal kesusahan kamu tu, tapi janji Allah kemudahan akan datang berlipat kali ganda. Itu kuasa Allah SWT. Tak dimakrifahkan. Kena sabar Ustaz gitu. Itu janji Allah. 2 kali Allah tak ulang nampak situ. sekarang Ustaz. Ya, sebab tu pelajar-pelajar Quran kena berbaliklah pada kekuatan. Hatta kalau kita buka balik surah Kahfi, Allah sebutkan tentang
ilmu Nabi Khidir dengan Nabi Allah Musa kan. Allah sebutkan kesungguhan Nabi Allah Musa nak cari Khidir dulu, cari dua lautan, aku akan tempuh walaupun bertahun-tahun. Itu permulaan cerita. Apa hikmahnya? Sungguh-sungguh belajar dulu. Okay, insyaAllah. Sungguh-sungguh dan bersabar, Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Kan, Ustaz. Okay lah, Ustaz. Soalan bonus, Ustaz. Ya. Bagi mungkin antara yang pendengar atau guru-guru Quran yang nak buka center, Ustaz. Mungkin nak tanya, what are the steps to open up the center? What do you need lah, Ustaz? Mungkin Ustaz boleh kongsikan lah secara ringkas, Ustaz. Pertama, saya pun bukanlah nak cakap ke orang yang betul-betul mahir dalam bidang ni, tetapi Allah mudahkan perjalanan kami dah 15 tahun. At-Tartil ni dah 15 tahun dengan izin Allah SWT. Dan Alhamdulillah, Allah mudahkan sekarang ni kita punya pelajar-pelajar dan online ni ada daripada New Zealand, daripada Qatar, daripada Brunei. Alhamdulillah, semua dimudahkan Allah SWT. Bermula daripada buka pusat center dulu lah. Untuk mula-mula ni kita nak pastikan niat kita. Niat kita ni nak dakwah atau nakkan keuntungan, nak buat duit. Memang betul kita perlukan keuntungan ataupun untuk survive kan, tak salah. Tapi kalau kita fikirkan hanya untuk meraih keuntungan, tak jauh pergi. Kita niat untuk dakwah. Kalau nak dakwah ni, nak apa bidang? Nak ngajar Quran ke, nak belajar bahasa Arab ke, center ke, nak belajar apa ke, tu pulanglah. Tapi niat ke satu. Bagi saya lah, saya mulakan At-Tartil ni, saya doa pada Allah SWT. Ya Allah, apa yang kami lakukan ni, ya Allah, mudah-mudahan mereka yang di bawah kami, yang kami bimbing ni, semampu yang ada ni, ilmu yang sedikit yang kau berikan ni, tambah dekat dengan kamu dan Rasulmu. Tu saya punya niat dulu. Lain, the paymaster is Allah SWT. Tu saja. Jadi itu matlamat kita. Itu satu. Dua, apa produk kita ada? Produk kita kata nak Iqra ke Qiraati, bagus. Tapi banyak tempat pun dah ada. So kita kena, orang cakap tu ada perbezaan daripada yang lain. So apa perbezaan? Macam kita dulu, ambil lah. Kita bukan belajar Quran, kita nak bimbing, belajar dan mengajar. Itu antara kita punya pendekatan. So, and Alhamdulillah, it's proven dengan izin Allah. Lahirlah. Dan marketing kita adalah word of mouth. That's the best marketing. Testimonial. Banyaklah testimonial kat macam-macam lah. So, ajar dengan ikhlas. Dan kemudiannya, daripada situ, kita nak pastikan juga mereka ni ada, orang cakap tu, quality lah. Bukan sekadar, okay, aku dah ajar dah. Kita dah ada guru, dah ajar dah. Nak jadi guru kan, yang penting dia bayar yuran. So, memang kita tahu kita perlukan kita punya keuangan, kos, operasi semua kan. Tapi percayalah, saya kata, yang dah niat nak buka center, pertama sujud pada Allah, doa pada Allah SWT, minta jaga hati anda, dan mintalah niat anda dakwah. InsyaAllah yang akan tentukan perjalanan anda. Allah akan bukakan hijab rezeki anda seluas-luasnya. Nothing to worry. Ini janji Allah SWT. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, terima kasihlah Ustaz. Kami ucapkan Ustaz kerana meluangkan masa your busy schedule bersama-sama kami dan berkongsi-kongsi ilmu lah di podcast ini. Saya rasa macam majlis ilmu Ustaz, banyak ilmu yang kami raikan lah, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di siri-siri yang lain, insyaAllah. Dan till then, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.